Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, pengurusi dan terkuasa masjid, sidang jemaah yang dikasihi muslimin muslimat, sidang hadirin sekalian. Temu kita pada malam ini insya-Allah menyambung kita pada siri yang terdahulu dalam kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang akhlak seorang muslim. Bab yang seterusnya ialah bab jujur. Kata pengarang kitab, jujur ataupun benar itu ialah bermaksud memberitahukan dan menuturkan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Lawannya ialah berdusta, iaitu memberitakan sesuatu berlainan dengan sebenarnya, walaupun dengan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan langit serta isinya dengan benar. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan supaya manusia membangunkan kehidupan mereka dengan benar juga. Mereka tidak diperkenankan berkata dan berbuat sekehendak hati, sesuka hati mereka, kecuali dilakukan di atas kebenaran berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kelalaian manusia daripada prinsip yang telah ditetapkan ini mengakibatkan timbulnya kekecewaan dan juga kecelakaan yang berterusan, pembohongan, kepalsuan serta khayalan yang menjauhkan mereka daripada jalan yang benar, sehingga mereka mengasingkan diri daripada kenyataan yang dan objektif yang harus mereka ikuti, iaitu perintah Allah supaya mereka itu berlaku benar. Oleh itu manusia dituntut untuk berpegang dengan sifat jujur dengan memerhatikan prinsip kebenaran setiap masalah yang dihadapi dan dilaksanakan di atas hukum yang benar. Maka demikian merupakan tiang yang kukuh dalam satu akhlak yang disebut sebagai al-akhlaqul islamiyah, akhlak Islam yang teguh, iaitu berlaku jujur. Dalam membangunkan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, maka mestilah berteraskan kepada syak, wasangka dan mengikiskan habis-habisan isu yang menimbulkan sebarang keraguan, sehingga kebenaran yang wajib menjadi landasan pokok utama dalam menentukan berbagai-bagai akhlak, tingkah laku dan juga hubungan sesama manusia. Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hendaklah kamu berjaga-jaga dengan sifat sangka, kerana bersangka buruk itu adalah satu sedusta-dusta percakapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengarang kitab membawakan satu tajuk penting kepada kita semua berkenaan dengan jujur. Jujur ini adalah satu daripada keadilan Allah Ta'ala di dalam menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sejujur-jujurnya. Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, jadikan manusia, tempat yang mendiaminya di bumi ini. Allah Ta'ala telah takdirkan dengan sejujur-jujurnya bahawa kita akan menghuni bumi. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan makhluk yang bernama manusia ini jujur dalam menguruskan bumi, jujur dalam mentadbir, memerintah bumi.
Sebab itulah sifat jujur ini bermula daripada diri kita, kemudian kepada keluarga kita, isteri kita, kepada masyarakat dan seterusnya, kepada negara. Bagaimana seorang yang jujur? Dia jujur pada isteri dia. Sekiranya dia berkahwin dua, dia jujur. Beritahu kepada bini yang saya kahwin dua dah, 3 tahun dulu. Jujur. Satu hamba Allah, dia datang buat rawatan, datang ke klinik saya. Saya tanya, apa sakit tuan? Saya ni banyak masalah. Masalah apa tu? Banyak masalah yang sangat-sangat saya tak mampu nak cerita. Lalu dia tak ceritalah yang dia kahwin 2-3 tu. Lalu kita buat rawatan macam biasa. Kemudian sambil-sambil kita korek, akhirnya dia kata, benarnya Ustaz, kita kahwin 2. Saya kata, Alhamdulillah, saya tak mampu macam tuan. Tapi banyak masalah, kata. Sebab apa masalah? Sebab saya tak berlaku jujur pada yang satu, yang pertama. Dia kata, sebab apa tak jujur? Hampir 3 tahun, 4 tahun, saya tak boleh nak royak lagi, saya kena nikah satu lagi. Saya kata, nampak gentleman boleh kahwin 2. Gagah, tapi tak berlaku jujur. Kemudian dia ceritalah, banyak saya bohong pada isteri pertama, banyak saya reka dan macam-macam alasan. Saya kata, terah kepada kebahagiaan itu ialah jujur. Kalau awak tak sakit kepala, jujurlah. Dia kata, jujur ke mana tak? Saya kata, tak payah balik selalu royak. Kaki kena katok lah, kena marah lah. Itu punya pasal lah. Kita tak ada kaitan dengan masalah yang dicipta. Kalau berlaku jujur, maka adil akan timbul, kebaikan akan timbul. Ramai mana yang kahwin 2-3 jujur, dah kekal bahagia, melahirkan zuriat, keturunan yang baik-baik, tak berbalah, rezeki yang melimpah-limpah ruah. Itu bermula pada rumah lagi, jujur. Kalaulah rumah dia belawak, cakap bohong, tiba-tiba latih dia jadi ketua pula, pengurusi masjid, bohong pula pada AJK. Sebab dia biasa bohong. Di rumah dia bohong ke bini nombor 1, bini nombor 2, bohong ke anak. Kita latih dia jadi ketua kita pula, jadi pengurusi masjid contoh, ataupun jadi ketua kampung. Maka dia terbawa-bawa bohong tu, terbawa-bawa. Tak usah belawak lah. Sifat bohong ni dia akan apa dia? Bercakap bohong, siakak senahung, geramur ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Memang betul, orang cakap bohong, memang lama-lama dia curi. Dia bukan curi duit tabung buat lari. Dia reka situ, cek kosong sini. Maka bermulalah ciri-ciri kemunafikan itu berlaku disebabkan oleh tidak jujur. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tu'maninah wal kadhiba ribah ataupun raibah. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragu, apa yang tidak kamu ragu-ragukan, yakni kerjakan apa sahaja yang kamu tidak ragu-ragukan. Sesungguhnya kebenaran itu membawa ketenangan, dan berbohong, berdusta itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Dalam kalau kita sebagai orang terkenal ataupun orang kenal kita, tak payah banyak pun kita ni jual burger. Contoh, Sipan tu, mamak tu jual burger. Orang beli burger dia tak ada masalah, harga dia boleh jadi okey, burger dia sedap. Satu hari, contoh, dalam burger tu jumpa lipah ke, jumpa ulak ke, burger hak basi ke. Satu hari boleh jadi orang maaf, tapi 2-3 orang cakap buah-buah, lepas tu orang pun pergi bisik, bang, abang jual burger ada ulak ke? Tak ada, ni bukti saya beli ni. Oh betul ke, saya minta maaf, saya ganti. Tapi kalau dia kata, dok, mana ni demo beli burger kat lain. Ni betul saya beli, awak tak ingat ke? Jujur, dia kalau dia berterus terang maaf dan sebagainya, orang boleh terima, orang boleh maaf. Tapi kalau dia berbohong, terus kekal dengan sifat bohong, maka dia apa dia? Bohong itu ia akan meneruskan keraguan-raguan. Akhirnya orang ragu. Hak asal orang biasa pergi beli, orang pun tak pergi beli. Nah,
Orang yang biasa makan, orang tak makan. Begitulah kita pun. Kalau orang percaya kita, satu ketika kita bohong, orang pun tak percaya dah. Kalau kita berbohong, sekali berbohong, dua kali berbohong, seterusnya akan digelar sebagai kazzabin, orang yang kuat bohong. Macam orang janji. Ni musim pengaraya ni. Janji ke apa? Janji tu, janji ni, janji bulan, jadi bintang. Janji pah ni 2 kali matahari ada. Oh, ya, saya akan buat satu lagi matahari. Biar terang sikit bumi. Boleh jadi ke? Apa tak bolehnya? Di China hari ni, China dia buat matahari sendiri. China dia buat satu binaan tu dia macam matahari. Dan dia akan jadikan sebagai macam matahari juga. Jadi orang yang berjanji kemudian tak tepati. Orang yang kuat janji tu, janji ni, maka dia bolehlah kita kategorikan sebagai orang yang mempunyai ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik ni kita boleh kawan je luar, dalam tak boleh masuk dalam perut. Sebab lama-lama kalau kita kawan orang yang ada ciri munafik, kita pun niru tadi. Betul tak? Tak percaya pergi kedai lah. Baik. Masa order makan tu, kadang-kadang kita kawan-kawan ni, order ikut demo lah. Ikut kawan. Sup beluk ada? Sup beluk ada. Sup beluk lah. Nampak? Ikut kawan. Biasa begitu. Jarang kita nak berbeza bila berkawan. Apatah lagi benda yang kita selalu lazimi. Kawan sepermainan, kawan tempat kerja, kawan kita cari makan, kawan berjemaah. Maka kawan itu akan menentukan kita. Kalau kawan yang baik, maka baiklah kita. Kalau kawan duduk kedai kopi sambil-sambil terah sekali seokok terah ni ulu. Kawan ni berhenti 20 tahun dah. Allah, terah je sepotong. Terah. Berapa kali saya jumpa 2-3 orang hamba Allah yang berhenti dah merokok. Berhenti dah merokok. Tapi saya tanya balik, dah ni isap rokok dibalik ke macam mana? Dia kata, tak, saya berhenti lama dah. Tapi tiba-tiba ada kawan ajak, isap rokok balik. Dan saya tanya balik, berapa tak berhenti pula? Oh, payahlah nak berhenti. Saya kata dia balik, masalah awak bukan masalah kawan. Manusia ni suka menyalahkan orang. Betul tak? Ni kawan ni. Nanti dalam syurga ataupun hari hisab lagi, ni kawan ni. Kawan kata, bila masa aku kawan kamu? Atas dunia ni, kita bolehlah tepek kawan ni. Orang tu lah, orang ni lah. Akhirat kaki tak boleh dah. Kawan tembur lagi habis. Tak, amal kita saja yang akan jadi pembantu kita. Allah Subhanahu Taala menjelaskan perilaku kaum muslim yang mengikuti syak wasangka dan khurafat yang menutup akal dan harapan mereka di masa kini yang akan datang dengan sifat berbohong-bohong. Bohong. Ramai orang learning disebut dalam hadis Nabi SAW, akan datang satu zaman, sayati zamanun, akan datang satu zaman, as-sadiqu yukadzibun wal kadhibi yusaddiqun, atau kama qala. Zaman itu manusia yang benar dikata bohong, dan orang bohong, bagus sekali, ni betul. Akan datang zaman orang yang betul dikata berbohong, orang yang bohong terang-terang atas kering darat, ni bagus dia. Datik dia pula jadi Perdana Menteri kita. Datik dia pula jadi Menteri Besar kita pula, wakil rakyat kita pula. Terang-terang orang yang bohong, menipu kita, kita lantik jadi ketua kita. Dia sekarang ni urusan melantik orang jadi ketua ni bukan urusan main-mainan. Bukan seperti mana kita duduk main bola masa juz 6, juz 5 dulu. Cikgu kata, okey, siapa nak main bola? Apa? Angkat tangan. Okey, cukup dah 10 orang. Cukup lah. Kita pun masuk. Kita kata, saya lambat ni, boleh tak saya nak masuk? Cikgu kata, mana boleh, mu mari lambat. Kemudian main, kita pun lengoh. Cikgu, masuk orang lain lah, malah. 7-5 dulu. Pasukan bola menang kalah kita tak peduli. Ini pasukan nak merintah negara. Bukan main-mainan. Boleh angkat tangan,
Ada pada ni nak terserendar dah. Dah. Mesti orang yang betul-betul berakhlak. Orang yang kita pilih nanti ciri-ciri Muslim yang baik. Ciri-ciri yang boleh bawa kita ke dalam syurga. Milih ni masuk kita dalam syurga kok ke? Ya, memilih orang boleh masuk syurga. Kerana orang yang kita pilih, dia akan berjuang agama Islam, berjuang tentang menegakkan agama, hukum syariah, menegakkan hukum syarak dalam ketika mana dia bahas terewang hari. Kalau kita nak latih orang boleh buat jalan raya, semua boleh buat jalan raya. Komunis boleh, kapitalis boleh, semua boleh buat jalan raya. Siapa-siapa meretah dia akan buat je jalan raya, jangan bimbang. Tapi siapa-siapa yang meretah, buat dak jalan lorong kita masuk syurga. Buat dak lorong kita, buka pintu mata kita, biar kita nampak dosa pahala. Contoh kita tengok hak terbaru di Wak Jom heboh. Saya tak pergi, tapi orang kata Jom heboh ada ceramah. Kelas tu. Jom heboh ni kalau sebelum ni orang bogel lah, orang bukan bogel tu lah, maksudnya tu tak ada patuh syariah. Tapi boleh buat je tempat kita. Sebab itulah kita yang menentukan pemimpin yang tegah tentang agama. Maka jadilah negeri kita barakah. Barakah. Perasan tak? Saya tanya orang-orang niaga lah, kalau tuan-tuan niaga tahulah. Kalau musim cuti gini ke, Allah senyumlah dia orang. Kalau kepuk ke gapo ke, penuh orang mari beli. Orang mari ambil sambutan cuti ni, mari alik negeri kita. Mari berkonvoi, berkeluarga, mari hujung minggu dan sebagainya. Mari nak tengok negeri, nak tengok patah je. Kita dah tepi patah ni muk. Wah, tengok patah. Patah sungai, pergi tengok sungai. Kata mu tak ada benda lain ke, mari tengok sungai, tengok patah aku. Ya, bukan masalah sungai ke patah, masalah barakah. Benar tak kita rasa nak pergi Kelantan? Saya ni asal ayah saya orang Kelantan. Jadi kita ni memang sebelah sana tu memang rapat. Tapi kalau bercuti ni memang saya suka belah sana. Kalau saya bercuti, antara tempat yang saya suka cari masjid. Satu tiga dulu, lama dulu saya pergi Melaka. Cuti 3 hari Melaka. 3 hari. Apa benda tak tahu hok cari. Nombor satu kita cari tempat apa? Masjid lama Melaka. Jumpa. Masjid ada satu masjid tu kayu Melaka, cantik lah. Cari masjid itu dia sama dengan satu masjid di Kelantan. Binaan dia 3 segi gitu. Memang lama lah masjid tu, 100 tahun. Kita cari masjid. Sebab tu saya selalu ajar anak-anak singgah masjid, tengok masjid, tengok binaan masjid, dan tengok bagaimana tempat masjid ni manusia berkumpul, berhimpun sembahyang jemaah, orang hadir. Ni tempat agama kita. Dan hari ni pun kalau pergi Kelantan, dia punya masjid Masya Allah. Ada masjid yang terbaru nama Masjid Ghazali, Tengku Ghazali di Gua Musang. Sebiji Masjidil Haram. Tapi kalau tak mau pergi jauh, pergi taman-taman di Islam tak ada juga dalam tu. Tapi kecil lah, tak boleh semayang. Masjid Masya Allah. Macam masjid kita jugalah, tempat orang singgah. Walaupun orang singgah, orang tengok sejak tengok ada kuliah maghrib sini, tak ada masalah lah, dia tak dengar kuliah pun. Maknanya makmur masjid. Begitulah barakahnya negeri yang terbuka dengan majlis ilmu. Kita tahu dah keberkatan itu ada dengan apabila pemimpin yang sembahyang. Kemudian pemimpin ni disuruh keluarga dia sembahyang, dia suruh rakyat dia sembahyang. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, dan sesungguhnya telah datang petunjuk, yakni hidayah kepada mereka daripada Tuhan mereka, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikut prasangka, sedangkan sesungguhnya prasangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Suratul Najmi 23 hingga 28. Islam adalah ajaran sangat menghormati dan menegakkan kebenaran, dan mengusir pembohong-pembohong, pendusta-pendusta, dan menolak keras kehadiran mereka dalam masyarakat, untuk mempertegahkan keburukan dusta dan juga berbohong yang dilarang oleh agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh isterinya itu Aisyah pernah berkata,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada berbohong. Apabila baginda melihat seorang itu berbohong dari segi apa sekalipun, maka orang itu tidak keluar daripada perasaan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa orang itu telah bertaubat. Nabi tahu siapa cakap bohong. Siapa yang cakap bohong, Nabi tahu. Sebab tu muka kita, bila kita cakap jujur, nampak kejujuran kita. Tapi kita bohong depan bos kita, bos kata mu ni sedekah aku lah. Aku 30 tahun dah tahu perangai anak buah. Sebab tu pembohongan itu terzahir di muka. Tetapi ramai je orang muka confident bohong. Muka confident berlawak, bercakap bohong. Sebab tu perangai berbohong ini sudah jadi lumrah. Musim pilihan raya lagi banyak bohong. Apa yang nak janji. Apa yang dia sebut bulan bintang dan sebagainya, ibarat benda tu jadi esok lalu. Tu pentingnya kita kena tahu akhlak sebagai seorang Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada akhlak yang paling benci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbohong. Apabila ada yang berbohong dekat Rasulullah, maka dusta itu tidak lepas dalam jiwa baginda. Kerana baginda tahu bahawa benar bahawa itu dusta, mana orang yang berbohong itu sifatnya, sampai baginda pun mengetahui bahawa ia bertaubat daripada dosa dusta itu. Untuk mengetahui pribadi seorang Muslim yang paling utama, maka kita lihatlah tanda-tanda yang ada pada pribadi seseorang itu. Yang pertama, kalau dia bercakap dengan bercakap yang benar. Kalau kita kawan orang, tengok kalau dia cakap benar. Cakap benar. Apabila dia berjanji, dia menepati janjinya. Kalau dia janji, apa benda janji dia? Dia cakap dengan orang, sungguh pun aku janji gini-gini, apa yang dia janji, dia tepat. Dan dia berdisiplin. Orang Islam ini mesti disiplin. Makna apa disiplin? Akhlak yang baik. Sebagai contoh, apa-apa benda yang ada disiplin. Dalam sembahyang kita diajar disiplin. Sebagai contohlah, selagi mana imam tak beri salam, kita tak boleh beri salam lagi. Tapi disebabkan oleh tak tahan nak kecing doa ataupun nak ketuk dah, boleh kita mufarakah. Aku keluar dari imam, pada tahan nak ketuk, nak begok ni, beri salam. Tak batal pun. Tak. Dan selagi mana imam terus sembahyang, maka kita wajib ikut imam. Disiplinnya kita tentang sembahyang. Pergerakan kita, rokok. Bangun. Imam sujud. Itu tanda disiplin. Sebab itulah, disiplin ini satu benda yang kena terbiasa dengan disiplin. Kita kena biasa diri kita dengan disiplin. Kalau orang yang tak ada disiplin, hidup dia cacam merbah, tak ada disiplin, sehinggalah kehidupannya tidak teratur. Kemudian dia tertib dalam melakukan sesuatu. Kawan kita ni, kita tengok kawan, kadang-kadang kita nak ajak ngai. Contoh, kita kan ada hobi ngai ke laut ke sungai ke mana, kita nak teh je, kita pun nak ajak dia ngai. Aku nak ajak ngai ni, dia jawab dia, nanti aku tanya bini dulu. Tanya bini. Kita wis lalu, takut bini. Takut bini rupanya. Sedangkan dia hanya nak teh je. Ni memang bagus dia ni, bincang dulu dengan bini. Pernah saya jumpa orang nak buat rawatan, dia mari 2 orang, lelaki bini. Lepas tu dia kata, boleh tak masuk 2 orang? Kata, silalah masuk 2 orang, duduk tanya, kita bincang-bincang sakit. Jadi bila kita konsak dia sakit ni, jadi hak bini ni cakap banyak. Hak lelaki senyap je. Saya berkata, Kak, saya nak dengar pada suami Kak senyap kejap. Sebab lelaki tu jadi bengang, nampak muka merah telinga. Dia pun cerita habis hak lelaki. Saya faham dah, walaupun duduk dalam bilik, lelaki pun dia ada maruah dia kan. Dia kata, Kak, relax dulu, saya tanya dia. Saya pun tanya dia, bang, dia sakit apa. Cerita dulu. Lepas tu bini pun tambah,
Kang saya kata dah. Biasa tu. Kang saya kata dah. Kita pun sabar kak, saya pun nak bincang dengan dia. Jadi kesudahannya, saya walaupun tengok laki dia jenis gitu, kemudian bila kita tawar je, saya nak bincang dengan Mac kejap. Dia bincang dua orang. Kita nak ambil paket mana, kita nak buat apa, rawatan dan sebagainya. Ni saya respect. Walaupun kita nampak dia macam tunduk je, tapi dia ada kesefahaman. Sampai dalam bab rawatan pun dibincang dengan bini dia. Sebab tu keputusan hidup, kita sebagai suami lah. Jangan rasa kita boh, kita lah ketua. Kita lah pembuat keputusan. Kita lah pembuat dasar. Contoh, apa saya tua, saya cari makan, saya kerja, saya buat keluar duit dan sebagainya. Kita ada orang yang menongkak kita bila kita sakit. Isteri kita. Nah, anak-anak kita yang menyokong kita. Maka boleh kita buat keputusan dengan berbincang. Tu kalau rumah tangga ada perbincangan, insya-Allah lama. Ada umur 60, 65 bercerai. Bercerai. Saya tanya balik bapa bercerai tua-tua ni, dah malu ke muda? Tua, ada cucu dah. Tak boleh pergi dah lah, kata tak boleh pergi dah. Sabar lama dah. Apa benda masalah saya tak tahu. Sebab itulah keharmonian rumah tangga penting. Kalaulah kita nak hidup kita tenteram, maka rumah tangga kena bahagia. Kebahagiaan rumah tangga tu terletak pada suami. Suami hak jenis hobi banyak-banyak ni, kadang-kadang kena fikir, hobi je ngai. Tak kira lah, kalau dia kata ngai lah. Hobi je ngai. Kita tanya balik, awak suami, betul lah awak ada hobi, awak ada bini, awak ada anak, yang ada masa yang nak bersama awak. Betul tak? Ada juga suami hobi je keluar 3 hari, tak boleh. 3 hari, 30 hari, 4 bulan. Kadang-kadang kita tanya balik, awak keluar-keluar ni, tinggal ada bini, tinggal ada pitih ke bini dan sebagainya. Ada. Nak walek bini pun kerja. Satu benda yang kadang-kadang nampak remeh, tinggal tanggungjawab. Tanggungjawab ni bukan benda yang kita sebenarnya menghabisi masa kita. Dan tanggungjawab ni akan dipersoalkan nanti. Dah kita bayangkanlah sekarang ni kita berapa? 40 ke? 50 ke? Kita semakin pendek. Masa kita kohor pendek. Bukan kohor 60 tu kohor panjang. Kita dalam kepala 60. Panjang. Tak, dia kohor pendek. Pok habis masa kita. Jadi masa kita sangat berharga. Sebab itulah selalu saya pesan, masa kita jangan beri mudah-mudah ke kawan-kawan kita. Oleh kerana hobi, kita beri masa ke kawan-kawan, beri masa ke orang lain, orang yang tak penting pun kita beri masa kita. Masa kita habis dengan anak bini pun tak apa. Terutama cuti sekolah kita. Cuti lagi lah kita nak duduk dengan anak, nak bercakap dengan anak. Time lain duduk asrama apa dan sebagainya. Sejujurnya begitu. Kita sebagai suami walaupun boleh buat keputusan, tapi biarlah keputusan itu bersama. Dan pun tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik. Kalau dia bercakap, dia berbohong. Kalau dia tidak menepati janji, jika dipercayai ataupun diberi amanah, dia khianat. Dan kuat dia menebarkan fitnah, melontarkan tuduhan-tuduhan bohong, memutuskan hubungan sesama muslim, dan sesuatu yang berhubungan dengan agama, suka menipu, berdusta untuk menutupi kebenaran. Kebenaran ini satu benda yang pahit. Kalaulah kepahitan itu kita rasa, ni nak kawan, macam kita lah. Pernah tak kita kawan dengan seorang? Kawan tu kata, aku kawan denganmu. Boleh. Syaratnya mu jangan kawan dengan kawan tu. Jangan kawan lah orang pasal gitu. Kalau kita kawan dengan orang, mensyaratkan kita tak boleh kawan dengan orang lain. Tak boleh kawan gitu. Sebab saya berkawan dengan awak sebagai kawan lah. Tapi awak tak boleh letak syarat saya tak boleh kawan dengan siapa-siapa. Berat gitu tak Iman. Tak Iman boleh jadi tak Iman sini. Tak Iman tak boleh kawan dengan orang tu. Padang gitu. Kewanda saya nak kawan dengan siapa pun. Hak saya. Gitu kat masyarakat. Masyarakat kita. Awak boleh kawan orang tu. Orang ni tak boleh kawan. Orang tu tak boleh. Berat.
Itu syarat yang pelik. Berdusta adalah perbuatan keji yang benar-benar dapat membawa kehinaan kepada diri pelakunya. Kerana itulah kedustaan itu menunjukkan keburukan perilaku sendiri tanpa didorong oleh faktor yang dan watak yang memaksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha illa al-khiyanah wal kadhib. Orang mukmin itu pada dasarnya diberi semua watak dan sifat-sifat yang baik kecuali apabila dia khianat dan berbohong. Orang mukmin ni ditobok, dicetak, asal dia baik belaka. Orang beriman, bila dia masuk Islam ataupun kita sudah Islam sejak asal, maka kita sudah ada tabiat baik. Tak curi, tak kata kat orang, tak merapak, tak menyambung, tak berzina, melainkan khianat dan bercakap bohong. Sifat ini adalah sifat yang berlawanan. Bagaimana seorang itu boleh khianat dalam keadaan digelar dia sebagai ketua? Macam mana dia boleh berbohong sedangkan kita latih dia sebagai manager kita? Dia bohong, nipu dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya para sahabat, apakah ada orang mukmin yang pengecut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Lalu baginda bertanya, apakah ada orang mukmin yang kedekut? Baginda menjawab, ya, ada. Kemudian ditanya lagi, adakah ada orang mukmin yang berbohong? Baginda menjawab, tidak ada. Hadis riwayat Imam Malik dan kitab Muwatta. Orang Islam pengecut ada. Orang mukmin yang kedekut ada. Tapi orang mukmin yang berbohong tak ada. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan pembohongan. Maknanya kamu tidak akan melakukan pembohongan melainkan ada iman dalam tu. Sedar bahawa awak ni orang beriman, tak akan berbohong. Apabila kita lihat, perhatikan percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kandang dalam hadis, maka kita memperolehi penjelasan maknanya mengenai berbagai macam kekurangan dan kelemahan yang ada pada sebahagian manusia ketika mereka dihadapkan dengan kewajipan-kewajipan yang wajib ditunaikan. Sebagai contoh, membayar zakat. Walaupun mereka dapat mengatasinya dalam keadaan enggan dan sulit, ini semua tidak mengenal kiki atau pengecut, kerana menolak zakat dan meninggalkan jihad merupakan dua pintu untuk seseorang itu menjadi kufur dan murtad. Di saat bahaya itu meluas akibat pembohongan dan disebarkan oleh pembohong yang berani, maka dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang wartawan penulis yang sengaja membuat kesalahan dan menyiarkan berita bohong, maka disaksikan oleh ramai. Begitu juga menyiarkan berita kebaikan kepada ribuan bahkan jutaan manusia, maka kebaikan itu akan dapat kepada manusia. Bagaimana ahli politik yang memberikan gambaran yang salah bertentangan kepada media tentang masalah besar, juga orang yang mempunyai niat sengaja membuka kesempatan atau fitnah dan pembesar-pembesar negara yang mengamalkan rasuah, mereka itulah penjahat-penjahat yang lebih berbahaya, lebih buruk akibatnya kepada masyarakat dan negara. Sebab itulah rasuah maharaja di dalam masyarakat kita. Sehinggalah orang yang ambil rasuah, hari ini kajian dibuat, pemberi rasuah 76% orang Cina. Orang Cina ni Islam ke kafir? Dan 87% penerima rasuah orang Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu terima rasuah 87%. Pemberi rasuah Cina paling ramai. Kemudian hak beri rasuah sesama Muslim, Melayu sama Melayu, 10%, 3%. Apabila orang yang beri rasuah tu Melayu Islam, masa nawi rasuah di buat selera, dosa bah. Oh ya juga, kita baru semayang saat ni. Dosa. Mu tukang beri, dia royak dosa. Hak tukang nak ambil, dosa bah. Tak dia ambil. Tapi yang beri ni Cina, kafir, ada dia cakap dosa. Peluang ni.
bawah meja. Sapu tebas sikit. Projek jalan 10% bawah. Tengok Cina sepek mata dah pendek. Peluang dipanggil. Ambil rasuah. Ini kajian yang dibuat dalam negara kita. Bahkan rasuah sudah menjadi amalan. Di mana jabatan kerajaan lah paling banyak sekali rasuah. Rasuah. Di situ jabatan kerajaan sini, penguat kuasa, polis, JPJ dan sebagainya. Bukan semualah. Ada-adalah orang-orang yang tak amanah ni. Menyebabkan dia jadi sumber kehidupan dia rasuah. Bagaimana rasuah yang menjadi darah daging dalam masyarakat kita ni, kita nak bendung. Susah. Kalau kita cakap rasuah, orang kata sikit-sikit. Kalaulah kita kata pemerintah yang tidak tegah dalam masalah rasuah, kerajaan yang tak bertegah dalam masalah rasuah, tengoklah yang berlaku. Dalam satu sidang media dibuat soal jawab tentang seorang pesalah. Dia pesalah daripada magistrat. Magistrat ni kira hakim lah. Dia hakim muda lagi. Dan dia kena penjara setahun lebih. Kemudian wartawan panggil dia untuk ditemui ramuh dalam TV. Lalu wartawan tanya, cik apa yang cik maknanya apa yang patut dua kata lah. Saya magistrat, hakim. Jadi saya ambil setiap kes tu ada semua rasuah. Dia bebas dah lah. Lalu dia jadi sedap. Sedap lah rasuah kan. Ke dah sedap. Orang tak ambil tak tahu lah. Orang pernah ambil memanglah rasa beres. Kesenangan. Lalu dia kata tahun pertama kita rasa syok. Tahun kedua kau sedap. Kita gandakan lagi amount dia. Hak biasa 10%, 12%, 13%, naik. Sampai satu masa Tuhan beri tanda-tanda ke dia. Duit hak dia boleh tu dia beri ke mak ayah adik-beradik dia. Maknanya dia panggil peluang tak? Duit saya tolong ayah, saya tolong mak saya. Akhirnya mak ayah dan adik-beradik dia meninggal dalam satu aksiden. Lepas pada meninggal tu dia mari syok, dia mari macam nak taubat, macam menyesal. Lalu sebelum apa-apa menyesal, kena cas. Maknanya pihak atasan tahu dia ambil rasuah, kemudian kena hukuman. Masuk penjara. Dan dia insaf taubat. Sebab tu taubat ni pintu yang terluah. Allah Ta'ala buka. Taubat ni sekiranya kamu datang dosa sebesar gunung ganang dan sebanyak pasir di lautan pun Allah terima taubat. Kemudian terimalah taubat. Nak royaknya rasuah ni satu benda yang payah dia ubat. Bagaimana kita nak latih pemimpin pula yang ada kis rasuah? Kis rasuah tak sudah. Si rasuah sini kita latih pula jadi ketua kita. Silap ulang je jadi Perdana Menteri kita pula. Maka kita pun menyokong sekali orang yang rasuah jadi ketua negara. Ini kepentingan memahami rasuah yang menjadi berdarah daging masyarakat kita dan betapa besarnya memilih orang yang warak, orang yang soleh, orang yang tak ada kis, orang yang takwa menjadi ketua kita, jadi Perdana Menteri kita. Ni kita nak latih Perdana Menteri baru dah ni. Jadi kalau tak pergi Makkah, maka siapa nak pakah? Kita kata malah nak pergi Makkah apa? Sama je saya tengok belah tu belah ni. Dah kalau sama, kalau kata awak kata sama, apa persamaannya? Kalau saya nak pakai hak tu, saya tak boleh benda kok. Saya pakai hak ni tak boleh benda kok. Ya awak pakai ni nak ke benda ke nak kepada agama? Setiap pakai kita dikira memperjuangkan agama secara hak kita. Kita yang berhak menentukan agama kita. Jadi kita pun pergilah pakai, tentukan siapa yang kita nak pilih. Maka kita pilihlah orang yang baik, orang yang soleh, tak ada kis mahkamah dan sebagainya. Maka negara kita akan jadi negara yang baiklah. Kalau negara kita negara yang baik, insya-Allah tak mustahil. Negara kita akan jadi rujukan. Sebab tu kalau kis mahkamah sebagai contoh, banyak kis mahkamah. Terbaru kis budak bunuh adik dia lah. Kis mahkamah ni banyak bunuh orang lah.
Dan satu hadis Nabi SAW menyebut dua perkara tentang seorang yang membunuh dan orang yang terbunuh, dua-dua masuk neraka. Dan hadis lain Nabi SAW menyebut orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk syurga. Dua peristiwa yang kita kena faham. Sebut dalam hadis tanda-tanda akhir zaman, orang yang membunuh dia tak tahu apa dia bunuh, maka dia masuk neraka. Orang yang dibunuh terbunuh. Sebut hadis akhir zaman, dia tak tahu apa dia kena bunuh, dan orang bunuh pun tak tahu dia apa dia bunuh. Bahkan ketika mana dua orang yang bersungguh-sungguh ambil senjata dan ingin bunuh saudara dia, ambil pisau, aku nak bunuhmu, lalu dia tikam kawan dia, maka dia yang menikam masuk neraka, orang yang kena tikam itu pun masuk neraka. Kerana dalam hati dia, aku lambat sikit bisa tekakmu, aku kena dulu bisa, masuk neraka. Itu hadis yang pertama. Hadis yang Nabi kedua berkenaan dengan Hamzah, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Dibunuh dalam keadaan dahsyat. Kemudian jenazahnya dibelah, jantungnya diambil, dimakan oleh Hindun. Hindun pula masuk Islam. Tapi bukan berkait dengan Hindun, berkait dengan pembunuhnya iaitu Wahsy. Apabila selesainya tamat, Wahsy ni dia masuk Islam. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Pembunuh yang terbunuh tu memang masuk syurga. Sayyidina Hamzah. Wahsy juga yang membunuh Hamzah masuk syurga juga. Ini hadis yang kedua. Betapa hebatnya kita kena faham. Kita duduk di akhir zaman. Tak, nyawa orang, nilai yang manusia hari ni macam-macam lah. Sudah tidak ada lagi kita kata kemanusiaan dan sebagainya, masa kita dan sebagainya. Sebab tu pentingnya kita menegakkan satu cara hidup Islam yang sempurna, negara ke arah negara yang lebih beragama, lebih Islam praktikalnya, bukan sekadar cakap saja tetapi mengamalkan Islam. Mudah-mudahan kita akan melihat negara kita ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi orang rasuah, orang cakap bohong, janji pelawak, janji tidak ditepati berada dalam kepimpinan negara kita. Mudah-mudahan. Ini disebut dalam kitab, disebut oleh para ulama betapa pentingnya umat Islam dipaham politik, dan politik itu adalah penentu masa depan kita, anak-anak cucu kita. Kalalah yang dilantik orang soleh, anak cucu kita akan jadi soleh jugalah. Mudah-mudahan. Itu sekadar itulah. Jumpa lagi insya-Allah pada siri yang seterusnya. Hadza wabillahi taufiq. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina ila siratal mustaqim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi